masuk ke syurga, walaupun masuk syurga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, tapi ada sebab musababnya. Rugi kalau kita hidup di dunia kata nak ikut Islam, tapi cara pakai bukan Islam. Cara cakap tapi cakap bukan cara Islam. Mengumpat, mengadu domba, memfitnah dan sebagainya. Kita nak ikut Islam dalam berjamaah, tapi jamaah kita jamaah yang tak ikut Islam. Masih ingin kedudukan, ingin pangkat, ingin harta, ingin sanjungan dan sebagainya. Kita rasa kata kita nak mengatur rumah tangga cara Islam, tapi tindak tanduk kita bila kita buat tak banyak yang tak percaya, yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi dalam semua persoalan hidup kita, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, ingin dapat pimpinan Allah dunia, ingin dapat pimpinan akhirat, naklah benar-benar kita ikut Islam sungguh-sungguh, pahami Islam sungguh-sungguh, keseluruhan Islam itu kita pahami dan kita ikut serta kita pakai. Barulah kita akan dapat kejayaan di akhirat. Dan setelah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengamalkan segala amal-amal Islam, di masa itu tentulah tak sempat, tak ada masa kita nak mengamalkan amalan bukan Islam. Bahkan kita tak akan sempat, tak akan ada peluang untuk kita mengamalkan kemungkaran-kemungkaran yang telah dilarang oleh Allah, yang telah dibenci oleh Allah, dan yang disekui oleh musuh-musuh Allah, iaitu syaitan dan nafsu. Tentu kita tak sempat nak mengamalkan demikian. Kita jangan bersifat pura-pura. Kita kata Islam, tapi amalan kita campur aduk antara maksiat dengan mungkar dan taat. Orang yang mencampur adukkan amal taat dengan amal maksiat adalah seperti orang yang makan ubat dalam sakit. Orang yang sakit berusaha makan ubat, tapi dalam masa makan ubat tu dia juga sanggup makan racun. Maka tentulah racun yang berkesan daripada ubat. Boleh jadi dia terus bawa mati gol dengan racun yang dimakan itu. Naklah kita suburkan iman. Suburkan iman, tanam iman sungguh-sungguh dalam benih, dalam tempat bendang yang sesuai, iaitu hati. Naklah iman itu benar-benar dah masuk dalam hati, sehingga hati dapat celik dan segar memandang akhirat. Hati dapat segar, celik, mengingatkan akhirat. Jangan hanya tanam iman di kepala, jangan hanya tanam iman di otak. Kalau kita tanam iman di otak, seperti kita tanam pokok puding di dalam air, dalam botol air. Berakar juga dia, tetapi dia tak boleh mengembang, tak boleh mengeluarkan bunga dan sebagainya. Tetapi kalau pokok puding itu kita tanam benar-benar di tanah yang sesuai, di baja pula, maka pokok itu akan kembang subur dan mengeluarkan bunga yang cantik serta daun yang subur. Maka iman naklah tanam dalam hati sehingga mengingat akan Allah lebih daripada yang lain, sehingga mengingat akhirat lebih daripada dunia, sehingga cinta ber-Rasul itu lebih daripada makhluk yang lain. Ini dia iman yang telah tertanam dalam hati. Kemudian iman disuburkan pula dengan amal-amal salih, dengan amal-amal, dengan perbuatan yang salih daripada yang wajib maupun yang sunat, semua kita rebut sesuai dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Naklah kamu berlumba-lumba sungguh-sungguh untuk mencari keampunan Allah, kerana kamu banyak dosa. Memang kamu muka-muka dosa. Lebih-lebih Islam zaman akhir kita sekarang ni adalah kita ni orang yang sentiasa bergulungan dosa. Maksiat telah merata-rata keliling pinggang kita. Maka naklah kamu berlumba-lumba untuk meminta ampun pada Allah supaya hapus dosa-dosa. Bila hapus dosa, cerah hati, celik hati, walaupun mata buta. Dan bila hapus dosa, akan mudah membuat kebajikan, membuat amal salih berubut-ubut. Kerana dah nampak bahawa bila amal salih Allah nilai dengan pahala. Bila beramal salih Allah nilai pahala. Syaratnya ikhlas, redha, dan syaratnya benar-benar kerana Allah, kerana mencari kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu naklah berlumba-lumba untuk menuju ke syurga, kata Allah. Cari tiket. Bukan tiket untuk ke pengwayang, bukan tiket untuk ke pawagam-pawagam, tiket untuk ke syurga, iaitu amal salih. Yang syurga itu, kata Allah, jutaan kali ganda luasnya daripada langit dan bumi. Langit dan bumi ini seperti tempurung tadi, seperti tempurung saja. Maka syurga dan neraka, maka alam akhirat, syurga dan neraka itu adalah seperti langit
dan bumi yang kita duduki sekarang ini nisbah bagi tempurung tadi. Jadi kalau kita sebenar-benar nak jadi orang Islam yang sejati, orang Islam yang dapat pimpinan Allah, keredaan Allah, naklah kita tingkat sungguh-sungguh tanam iman, sungguh-sungguh suburkan iman, sungguh-sungguh amal salih, dan hapuskan segala amal-amal talih. Hindarkan, buang, kikis segala kerosakan-kerosakan hati seperti hasad, dengki, khianat, gila dunia, gila puji, gila act, gila bodik, gila ampu dan sebagainya. Dan kita buang segala kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Barulah iman dan amal akan subur, barulah Allah akan terima sebagai hamba yang diridai sungguh-sungguh. Ingatlah bahawa hamba-hamba yang Allah ridai sebenarnya adalah sikit sekali. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sesungguhnya sedikit sekali lah hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur kepada Allah, yang benar-benar mengingat akan Allah, yang cinta dan kasih pada Allah. Itulah golongan para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali dan para orang salihin. Kita ni kebanyakan golongan orang talih-talih, orang talihin, orang jahat-jahat, orang awam yang banyak dosa. 4 golongan ini adalah sedikit seperti antah dalam beras. Maka Allah terimalah golongan ini sebagai golongan yang akan menduduki syurga yang sesuai, cantik, indah, bersih, yang tidak ada kekotoran. Maka sesiapa yang ada kekotoran hati, maka dia tidak layak untuk memasuki syurga walaupun dia mengaku beriman Islam, nak menegakkan Islam dan sebagainya. Maka orang yang bawa hati ke akhirat dengan hati yang kotor dan busuk, Allah akan sepuh dulu dengan neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Dah puas habis hilang semua kebusukan hati, barulah Allah akan ambil kalau orang itu ada membawa iman dalam masa dia mati. Cukup setakat ini ceramah dari saya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak akan memberi manfaat kepada saudara dan saudari, lebih-lebih diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita akan benar-benar mengubah sikap kita, ikut Islam sungguh-sungguh, bukan uluk-uluk, bukan pura-pura, bukan tipu-tipu. 100% ikut Islam. Mudah-mudahan Allah akan beri kejayaan kita dunia dan akhirat. Sekian, ampun maaf. Wabi wallahu alam. Astaghfirullahaladzim li walakum wa lisail muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang berkati. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan pengampunan dan pemeliharaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan diri kami, mudahkan hati kami akan dapat kami menerima segala ajaran-ajaran-Mu. Ya Allah, mudahkan hati kami akan dapat kami mengamalkan segala suruhan-suruhan-Mu dan meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui bahawa kami sentiasa menzalimi diri kami sendiri. Oleh itu ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang dahulu, dosa yang kemudian, dosa yang haji, dosa yang kecil, dosa besar, dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka dua sebagaimana mereka mengasihani kami masa dahulu. Ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa keluarga kami, ampunilah dosa mereka yang ada di atas kami. Seterusnya ampunilah dosa sekalian mukmin muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi dahulu daripada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami dalam golongan hamba yang baik-baik daripada Rasulullah, Nabi, aulia dan salihin. Jangan masukkan kami dalam golongan hamba fajirin, kafirin, musyrikin dan munafikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami, kasihanilah kedua ibu kami. Bukakanlah hati kami, bukakanlah hati kedua ibu bapa kami, bukakanlah hati sekian Muhammad sebagai hati wali-wali Allah yang tidak merasa takut dan gentar akan hal-hal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami di masa sakaratul maut nanti dengan mudah kami menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallahi wa bihamdihi, alhamdulillahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Rabbuna